Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Yantina Shohana Sani. Saya adalah pegawai farmasi yang bertugas di Jabatan Farmasi Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu. Hari ini adalah sesi kaunseling bersama pegawai farmasi di mana saya akan memberikan kaunseling tentang ubat mencegah darah beku untuk pesakit COVID-19 yang mengandung ataupun bersalin. Objektif kaunseling ini diadakan adalah pertama, untuk memastikan pesakit memahami darah beku dan tanda-tanda kehadiran darah beku. Yang kedua, kita perlu memahami faktor penyebab darah beku. Dan yang ketiga, saya ingin berkongsi tentang cara suntikan ubat enoxaparin. Dan yang keempat, saya akan melakukan demonstrasi dan demi memastikan para ibu dapat melakukan suntikan enoxaparin tersebut dengan cara yang betul. Jadi, tahukah para ibu bahawa darah beku merupakan penyebab utama kematian ibu di Malaysia selepas bersalin? Tapi bukan sahaja di Malaysia, malah di seluruh dunia. Dengan risiko darah beku untuk berlaku adalah 4 hingga 6 kali ganda semasa mengandung dan 84 kali ganda semasa berpantang. Risiko akan meningkat secara automatik jika anda turut menghidapi COVID-19 semasa mengandung ataupun selepas bersalin. Dan sekarang kita beralih kepada lokasi dan tanda-tanda darah beku. Okey, darah beku yang berlaku pada para ibu boleh berlaku pada paru-paru, di dalam paru-paru, dan jika ia berlaku di paru-paru, kita namakan penyakit tersebut sebagai pulmonary embolism. Dan kehadiran darah beku ini boleh mengurangkan oksigen dan dengan itu mengakibatkan para ibu mengalami sesak nafas, sakit dada dan pening, dan jika lambat mendapatkan rawatan boleh menyebabkan kematian. Lokasi kedua darah beku boleh berlaku adalah di bahagian kaki, terutama di bahagian bawah kaki di bahagian belakang, itu bahagian betis, di mana penyakit ini dinamakan sebagai deep vein thrombosis. Darah beku yang berlaku di bahagian belakang kaki ini boleh mengganggu aliran darah dan seterusnya menyebabkan kaki ibu menjadi sakit, kejang, kemerahan, panas dan bengkak seperti di dalam gambar ini. Risiko pembentukan darah beku terutamanya selepas bersalin boleh dikurangkan dengan bantuan ubat enoxaparin dan juga amalan-amalan seperti berikut, iaitu yang pertama, ibu perlu minum air dengan kadar sekurang-kurangnya 2 hingga 2.5 liter sehari demi memastikan badan hydrated. Sedikit tips untuk ibu, minum 1 hingga 2 gelas air setiap kali menyusukan anak. Okey, jika bolehlah. Kemudian yang kedua, banyakkan bergerak dengan cara yang selamat. Maka elakkan berbaring di katil secara berterusan kerana ambulasi ataupun ambulation boleh menolong untuk melancarkan aliran darah para ibu, ya. Okey. Apakah faktor risiko atau penyebab terjadinya darah beku terutamanya selepas bersalin? Pertama, risiko penyakit COVID-19 itu sendiri berupaya untuk meningkatkan risiko pembentukan darah beku pada ibu. Jika anda dimasukkan di ward, doktor akan menilai kategori penyakit COVID-19 sama ada daripada kategori 1 atau sehingga 5, dan doktor akan menentukan jika anda perlu ubat untuk menghalang pembentukan darah beku tersebut. Risiko-risiko lain yang boleh menyebabkan pembentukan darah beku adalah pertama, berat badan yang berlebihan. Jika ibu jatuh di dalam kategori obese, iaitu dengan BMI more ataupun lebih BMI bersamaan dengan 30 ataupun lebih, ataupun ibu morbidly obese, sangat obese dengan BMI bersamaan dengan 40 ataupun lebih daripada 40, itu adalah risiko untuk mendapat darah beku. Okey. Kemudian yang kedua, jika ibu menjalani caesarean untuk kemasukan ke hospital kali ini, ia boleh meningkatkan juga risiko pembentukan darah beku. Yang ketiga, jika semasa bersalin ibu mengalami pendarahan lebih daripada 1 liter ataupun menjalani transfusi darah disebabkan kehilangan darah yang terlalu banyak, ia juga boleh menyebabkan risiko untuk darah beku berlaku meningkat.
Yang keempat, jika semasa proses bersalin kali ini ibu mengalami keguguran bayi. Yang kelima adalah faktor kehadiran penyakit preeclampsia, itu penyakit darah tinggi yang berlaku semasa mengandung. Dan yang terakhir, jika ibu mempunyai penyakit kronik seperti aktif SLE dan juga penyakit jantung, ini juga boleh meningkatkan risiko untuk ibu mendapat darah beku. Dan dengan itu boleh menyebabkan ibu perlu menyuntik ubat untuk menghalang pembentukan darah beku tersebut. Malangnya, rawatan untuk mencegah darah beku ini adalah ubat yang berbentuk suntikan, di mana untuk para ibu yang mengalami penyakit COVID-19, ibu terpaksa ataupun diperlukan untuk menyuntik sendiri ubat tersebut. Jadi dalam sesi ini saya akan berusaha untuk mengajar para ibu cara melakukan suntikan tersebut. Okey. Now, tempoh suntikan minimum adalah daripada selama 10 hari. Pada kebanyakan masa, kebanyakan pesakit adalah 14 hari dan juga boleh mencapai 21 hari selepas discharge. Walau bagaimanapun, ini hanyalah panduan umum dan anda perlu mengikuti nasihat doktor, kerana kebiasaannya doktor akan memberitahu pesakit berapa lamakah tempoh yang diperlukan untuk ibu menyuntik enoxaparin tersebut. Dan yang paling penting, para ibu perlu faham bahawa darah beku hanya boleh dicegah jika anda menyuntik mengikut dos yang betul, dengan cara yang betul dan waktu suntikan yang betul. Okey. Jadi untuk para ibu yang dimasukkan ke Hospital Sultanah Nur Zahirah, apabila anda discharge daripada ward, sama ada discharge ataupun keluar daripada ward dan dikuarantin di rumah ataupun dikuarantin di pusat kuarantin yang disediakan, anda akan dibekalkan dengan dua benda daripada Jabatan Farmasi dan juga ward. Ya. Pertama sekali, kita akan bekalkan jadual suntikan kepada ibu. Okey, dan jadual suntikan ini sebenarnya perlu diisi oleh setiap ibu setiap kali anda melakukan suntikan. Jadi, di dalam jadual suntikan yang kita sediakan ini, ibu perlu menulis tarikh, dos yang ibu perlu suntik, kemudian ibu perlu tulis masa suntikan dibuat, dan yang terakhir sekali, ibu perlu menandatangan setiap kali suntikan dibuat. Dan jika suntikan itu dilakukan oleh orang lain yang dikuarantin bersama, orang itu perlu menandatangan borang yang disediakan. Okey. Kemudian yang kedua, para ibu, Jabatan Farmasi akan membekalkan anda dengan ubat enoxaparin berserta dengan larutan alkohol 70% yang digunakan sebelum injection untuk yang berperanan sebagai antiseptik untuk menghalang jangkitan kuman. Okey. Jadi pastikan anda dibekalkan dengan alkohol dan juga enoxaparin tersebut. Okey. Okey. Kapas tidak dibekalkan oleh Jabatan Farmasi, maka ibu perlu mendapatkan kapas yang sesuai. Kapas yang saya cadangkan adalah kapas berbentuk bulat begini, kerana ia sangat senang digunakan bersama-sama dengan alkohol. Hanya sedikit alkohol diperlukan untuk dilap ke tapak suntikan. Okey. Ini boleh diperolehi di mana-mana kedai farmasi, dan ibu juga boleh menggunakan alcohol swab yang dijual di kedai farmasi, iaitu kepingan kertas yang datang bersama dengan alkohol yang ibu perlu letak dan buang terus. Maka alkohol ini tidak perlu digunakan lagi. Terpulang kepada para ibu yang mana lebih sesuai lah. Okey. Alright. Dan yang seterusnya, okey, ada 3 jenis ubat enoxaparin yang akan dibekalkan kepada ibu, okey, ataupun 3 jenis yang saya masukkan. Saya mula dengan dos yang paling rendah. Yang berbentuk warna putih ini adalah enoxaparin 20 mg. Okey. Walau bagaimanapun, ini saya maklumkan warna mungkin berbeza mengikut pengilang yang mengeluarkan enoxaparin tersebut. Okey. Jadi untuk di sini saya menggunakan saya merujuk kepada warna untuk enoxaparin yang ada di Jabatan Farmasi kami. Okey. Jadi ini adalah enoxaparin. Okey, enoxaparin ini tiada warna ataupun berwarna putih.
dan ia adalah dos berkekuatan satu syringe ini adalah 20 mg. Okey. Enoxaparin yang kedua adalah yang berwarna kuning ini. Kekuatan satu syringe ini adalah 40 mg. Okey. Dan yang ketiga adalah yang berwarna oranye ini. Yang berwarna oranye mempunyai kekuatan sebanyak 60 mg. Okey. Dos yang ibu perlu suntik adalah pelbagai, bergantung kepada penilaian oleh doktor. Jadi ada pesakit yang perlu menyuntik sebanyak 20 mg. Mungkin ada ibu yang perlu, ini 20 mg ya. Okey, mungkin ada ibu yang perlu menyuntik sebanyak 40 mg. Ada ibu yang mungkin perlu menyuntik sebanyak 60 mg. Okey. Jadi, untuk mereka yang perlu menyuntik dos yang saya bagi tahu tadi, okey, sebagai contoh 60 mg ini, dalam satu batang ini sudah berisi 60 mg, maka ubat perlu disuntik sepenuhnya. Okey. Untuk mereka yang mempunyai dos 40 mg, mereka akan dibekalkan dengan enoxaparin yang berwarna kuning ini, maka perlu suntik sepenuhnya ke dalam pesakit. Okey. Jika anda di dalam keadaan di mana anda diprescribe dengan 20 mg, anda perlu menggunakan yang berwarna putih ini dengan sepenuhnya. Okey. Kemudian kita beralih kepada yang seterusnya. Maklumat am ya. Pertama sekali, bila anda menerima ubat ini, jangan simpan ubat ini di dalam peti sejuk kerana ia boleh mengganggu kestabilan ubat. Simpanlah ubat ini di dalam suhu bilik di rumah, letak di dalam laci dan sebagainya ataupun kabinet. Tidak perlu diletakkan di dalam peti sejuk. Okey. Yang kedua, kapas tidak dibekalkan, maka ibu perlu mendapatkan kapas ini di kedai farmasi. Untuk mereka yang melakukan suntikan sendiri, okey, kami selalunya menasihatkan pesakit untuk melakukan suntikan pertama sama ada di depan doktor, pegawai farmasi ataupun jururawat. Ini adalah demi memastikan pesakit melakukan suntikan dengan cara yang betul walaupun telah diberikan kaunseling oleh ahli farmasi. Okey. Yang keempat, pesakit perlu menyimpan sendiri jadual suntikan dan juga kit suntikan yang diberikan. Jadi sekarang kita beralih kepada cara menyuntik. Okey. Pertama sekali kita perlu belajar tentang dos, kekerapan suntikan, tempoh dan juga waktu suntikan yang diberikan. Okey. Berkenaan dengan dos, seperti yang saya terangkan tadi, ada pesakit yang akan prescribe dengan dos 60 mg, maka ia perlu diinjek sepenuhnya. Satu batang ini 60 mg. Ada pesakit yang perlu diinjek dengan 40 mg, maka satu batang ini perlu diinjek sepenuhnya. Dan mungkin ada pesakit yang menerima 20 mg, maka anda perlu menyuntik sepenuhnya juga. Okey. Dalam keadaan yang amat jarang sekali, mungkin ada pesakit yang mungkin memerlukan dos yang tinggi seperti 80 mg. Jadi untuk kes yang jarang seperti ini, ahli farmasi di Jabatan Farmasi akan memberikan penerangan kepada anda tentang dos dan juga sediaan yang akan diberikan. Okey. Alright. Jadi enoxaparin ini sebenarnya semua enoxaparin perlu disuntik satu kali sehari, iaitu setiap 24 jam. Di mana jika anda menyuntik di ward pada pukul 8 pagi, maka untuk keesokan harinya anda perlu menyuntik pada pukul 8 pagi juga, iaitu selang masa 24 jam. Okey. Tidak ada masalah untuk anda menyuntik selain daripada pukul 8 malam. Sebagai contoh, maafkan saya. Sebenarnya anda boleh menyuntik pada bila masa sahaja, asalkan ia disuntik selang 24 jam. Sebagai contoh, jika anda menyuntik pada pukul 10 pagi di ward, maka di rumah ataupun di pusat kuarantin, anda boleh suntik, anda perlu suntik 24 jam. Setiap 24 jam, iaitu pada pukul 10 pagi juga.
Okey, tidak semestinya pada pukul 8 pagi. Tetapi pastikan masa yang dipilih untuk menyuntik adalah konsisten sehingga habis tempoh suntikan. Okey. Berkenaan dengan tempoh suntikan, ia mungkin akan mengambil masa 10 hari, 14 hari ataupun 21 hari, ataupun berdasarkan nasihat yang diberikan oleh doktor, maka anda perlu mematuhi tempoh suntikan yang diberikan. Okey. Dan yang seterusnya, okey, kita akan belajar tentang lokasi suntikan. Para pesakit perlu memahami terdapat beberapa tempat yang kita pilih untuk menyuntik. Okey, tempat yang dipilih selalunya adalah tempat yang mempunyai banyak lemak kerana suntikan ini perlu dilakukan ke dalam lemak, bukan ke dalam daging. Lemak dalam bahasa sains ataupun perubatan kita panggil sebagai subcutaneous tissue. Maka lemak di sini digunakan merujuk kepada bahagian subcutaneous tissue. Okey, dan ada 3 bahagian yang kita sarankan kepada ibu untuk menyuntik. Pertama adalah bahagian sisi perut. Okey. Yang kedua adalah bahagian sisi peha. Dan yang ketiga adalah bahagian sisi lengan. Okey. Dan saya merujuk kepada kesemua bahagian, iaitu bahagian kanan dan juga bahagian kiri untuk kesemua perut, peha dan juga lengan atas. Okey. Jadi tips untuk mengenal pasti kawasan lemak adalah kita picit kawasan tersebut sebelum kita melakukan suntikan dan rasa kehadiran rasa tanda sakit. Jika berasa sakit, maka mungkin itu bukan lokasi yang sesuai kerana terlalu berdekatan dengan daging dan mungkin tempat itu mempunyai kurang lemak. Maka beralihlah ke tempat yang lain, cubit kawasan tersebut dan rasa sama ada rasa sakit ataupun tidak. Selalunya jika anda cubit dan tidak merasa apa-apa, tidak merasa tanda sakit, mungkin itu adalah kawasan yang sesuai untuk disuntik. Okey? Di sini saya ingin tunjukkan kepada para ibu lokasi lemak yang dimaksudkan. Okey, bahagian yang perlu disuntik ataupun badan kita terdiri daripada 3 bahagian, iaitu bahagian kulit. Ini adalah bahagian kulit. Ini adalah subcutaneous tissue atau bahagian lemak yang perlu kita suntik. Di mana jika kita masukkan jarum, semua jarum perlu dimasukkan sehingga habis dan perlu berada di dalam bahagian subcutaneous tissue ataupun lemak ini. Suntikan ini tidak boleh dilakukan ataupun jarum tidak boleh sampai ke bahagian muscle ataupun bahagian otot ataupun bahagian daging. Kita refer bahagian ini kepada bahagian daging. Okey, tidak boleh lakukan suntikan tersebut di bahagian daging. Ia adalah salah kerana ia boleh menyebabkan rasa kesakitan yang amat dan juga boleh menyebabkan pembentukan lebam yang kita panggil sebagai hematoma. Okey, jadi pastikan suntikan tersebut dilakukan di bahagian subcutaneous tissue ataupun di bahagian lemak. Okey, di ketiga-tiga bahagian yang saya bagi tahu tadi, iaitu bahagian sisi paha, bahagian sisi perut ataupun abdomen dan juga bahagian sisi lengan. Okey. Jadi, sekarang ini saya ingin menunjukkan kepada ibu tentang lokasi suntikan secara spesifik, iaitu lokasi suntikan di peha. Okey. Ingin saya memberitahu para ibu di sini bahawa model yang saya gunakan di sini adalah bukan manusia dewasa, ya. Dia masih budak lagi. Jangan suntik enoxaparin anda kepada budak. Ini hanya sekadar ilustrasi kepada ibu tentang tempat yang perlu disuntik. Okey, enoxaparin, saya ulang sekali, perlu disuntik kepada ibu. Model ini digunakan hanya untuk tujuan ilustrasi. Okey, jadi jangan salah inject. Alright? Okey. Jadi bila saya katakan inject di bahagian banyak lemak dan dalam kes ini merujuk kepada bahagian peha, ibu bahagikan peha kepada 4 bahagian seperti di dalam gambar ini. Di bahagian yang tertulis X, okey, adalah bahagian yang ibu tidak boleh suntik langsung. Okey.
di bahagian yang saya lukiskan sebagai bulat dan saya tulis okey, ini adalah bahagian yang selalunya boleh disuntik kerana di sini kawasan yang mempunyai banyak lemak. Okey. Cuba saya berharap ibu semasa sesi kaunseling saya buat ni, ibu dapat cubit diri sendiri di bahagian peha, terutamanya di kawasan yang saya lukis sebagai X. Okey, ibu akan dapat rasa kesakitan ataupun rasa ketat kerana di sini ada kawasan yang tidak ada lemak sebenarnya, kalau ada sangat sedikit. Jadi kalau ibu suntik di kawasan yang ada X ini, apa yang berlaku adalah berkemungkinan akan berlaku hematoma ataupun lebam. Dan ibu akan merasa sangat sakit. Okey? Jadi, berkenaan dengan pemilihan lokasi, pastikan ibu mendapat counselling face to face dengan ahli farmasi ataupun pegawai farmasi ataupun para jururawat dan doktor sebelum melakukan suntikan. Okey? Kerana sebenarnya it's a bit hard untuk ibu belajar melalui YouTube semata-mata. Okey? YouTube ini dibuat hanya untuk membantu ibu ibu review. Jika semasa sesi kaunseling bersama pegawai farmasi secara face to face, mungkin ibu lupa. Jadi ini sebagai second reference untuk ibu sebenarnya, bukan untuk menggantikan peranan pegawai farmasi ataupun doktor dan jururawat di ward. Okey. Jadi ini adalah lokasi yang sesuai. Okey, so jadi bila ibu picit di bahagian X, ibu akan rasa sakit, maka ini bukan lokasi yang sesuai. Jika ibu picit di kawasan yang saya bulatkan ini, rasa. Jika tidak ada rasa apa-apa, bermakna itulah kawasan yang paling sesuai kerana banyak lemak. So inilah yang saya maksudkan sebagai bahagian sisi peha. Okey, saya harap ibu faham ya. Kemudian suntikan yang kedua adalah di bahagian perut. Okey. Okey, untuk bahagian perut, okey, pastikan bahagian perut ini jauh daripada pusat. Selalunya kita menggunakan peraturan 2 jari daripada pusat. Okey, maknanya bahagian X ni tak boleh lah. Ibu boleh start inject dekat bahagian ini sebenarnya dan juga bahagian ini. Gunakan peraturan 2 jari. Okey. Di bahagian abdomen, di bahagian atas ini mungkin tidak mempunyai lemak. Ibu perlu cubit. Jika merasa sakit, kawasan ini juga tidak boleh disuntik. Okey. Untuk bahagian bawah ini, untuk ibu yang bersalin secara normal, boleh suntik di sini. Okey. Ibu kena tarik sedikit untuk mendapatkan lemak tersebut. Okey. Tetapi untuk ibu yang bersalin secara caesar, mungkin tidak sesuai untuk definitely tidak sesuai untuk cucuk di sini. Okey. Jika ibu merasa takut untuk ibu yang bersalin secara caesar merasa takut untuk menyentuh kawasan ini, maka lupakan kawasan ini dan beralihlah ke kawasan peha seperti yang saya maklumkan tadi. Okey. Yang kedua, okey, ini adalah bahagian sisi bahu kiri dan kanan. Okey. Bahagian X, selalunya bila kita cubit di sini rasa sakit, bermakna tidak sesuai. Jadi kita perlu cubit bahagian yang mempunyai banyak lemak, ya. Jadi bahagian ini yang perlu disuntik. Okey. Ingin saya tegaskan di sini bahawa ini hanya sekadar ilustrasi dan maka untuk memilih tempat yang sesuai, ibu perlu mendapatkan penjelasan secara face to face daripada pegawai farmasi, doktor dan juga jururawat. Okey. Alright, so ini adalah kawasan yang sesuai. Jika ibu menyuntik sendiri, ingin saya tegaskan bahawa kawasan yang boleh disuntik adalah peha dan juga perut sahaja, abdomen. Tetapi bahagian bahu memerlukan orang lain untuk suntik. Jadi, jika dikuarantin bersama suami ataupun ahli keluarga, maka ibu boleh mendapatkan bantuan untuk mereka menyuntik di bahagian ini. Okey. Okey, untuk suntik enoxaparin ini, saya ingin maklumkan kepada ibu bahawa suntikan perlu dibuat secara penggiliran lokasi. Okey, penggiliran lokasi untuk mengelakkan suntikan berulang di kawasan yang masih lebam, sakit ataupun bengkak. Saya bagi contoh, katakan saya perlu inject enoxaparin 60mg pada hari ini sekali sehari setiap 24 jam pada pukul 8 pagi. Jadi
pada pukul 8 pagi saya akan inject di peha, katakan saya bagi contoh hari Ahad. Hari Ahad 8 pagi saya inject di peha sebelah kanan. Hari Isnin 8 pagi saya akan inject peha sebelah kiri. Okey. Dan jika saya bersalin secara normal, untuk Ahad, Isnin dan hari Selasa, saya boleh suntik di bahagian perut ataupun abdomen. Okey, ataupun boleh juga suntik di bahagian peha lagi, tetapi gunakan tangan untuk merasa kehadiran bengkak di kawasan yang kita inject 2 hari yang lepas ataupun semalam. Jika tiada tanda-tanda lebam, tetapi lebam masih boleh berlaku sebenarnya, kalau kita rasa, kita akan dapat rasa dia bengkak. Jadi pastikan elak kawasan tersebut sehingga kawasan tersebut tidak ada rasa sakit, tidak ada visual lebam, maka kita boleh inject dekat kawasan tersebut. Okey, saya harap ibu faham berkenaan isu ini sangat penting kerana kita tidak boleh inject tempat yang masih sakit ataupun lebam dalam masa 24 jam. Okey, saya ulang sekali lagi ya. Okey, jika saya perlu inject enoxaparin 60 mg pada pukul 8 pagi, hari Ahad saya suntik 8 pagi peha kanan. Hari Isnin saya suntik 8 pagi peha kiri. Okey, Ahad, Isnin dan hari Selasa saya inject peha kanan lagi. Tetapi saya akan rasa dulu menggunakan tangan. Jika peha saya tak ada lebam, tapi saya masih akan rasa guna tangan. Ada tak lebam dekat tempat yang saya inject? Dah 2 kali inject kan? Now this one is the third injection already kan? Okay. Jadi jika tidak ada rasa sakit ataupun tiada lebam, baru saya boleh inject dekat tempat tersebut. Kalau ada, boleh lagi inject dekat peha kanan, tetapi pastikan jauh sikit tempat tu daripada yang bengkak tadi. Okay. Ataupun boleh beralih di area perut ataupun abdomen. Jika tidak boleh, mungkin boleh menggunakan bahagian bahu jika ada orang boleh melakukan suntikan tersebut untuk kita. Okey, alright. Jika salah memilih tempat suntikan, ini adalah gambar pesakit yang salah memilih tempat suntikan. Dia pesakit ini tidak suntik di bahagian sisi, sebaliknya dia inject di bahagian depan peha. So ini adalah bahagian yang salah. Okey, dan ini boleh menyebabkan lebam, okey, dan sakit, dan boleh menyebabkan trauma kepada ibu. Daripada dapat inject sendiri, jadi takut untuk inject. Okey, ini disebabkan oleh salah pemilihan tempat sahaja sebenarnya, dan ia boleh dielakkan jika para ibu mengikut cara yang saya ajar sebentar tadilah. Okey. Now, bila kita menyuntik ya para ibu, pastikan kita kena pinch, kita kena tarik. Okey, tarik kulit sedikit untuk memastikan lemak itu naik ke atas, dan jangan lepaskan tempat yang kita cubit itu sehingga semua ubat habis disuntik. Okey. Dan bila kita suntik, okey, pastikan suntikan adalah 90 darjah. Tak perlu kita nak suntik condong. Okey, saya bagi contoh untuk para ibu sekejap. Okey. Alamak, hilang pula sekejap Okey, saya jumpa bola saya tadi. Okey, jadi bila kita inject, pastikan kita cubit sedikit. Okey, nampak tak saya cubit? Okey, jadi pastikan suntikan dibuat 90 darjah. Okey, 90 darjah. 90 darjah tu bermakna dia perlu macam ni. Jarum. Ini yang dimasukkan sebagai 90 darjah. Okey. Okey. Saya bagi contoh, jika kita suntik sisi peha. Okey, katakan ini bahagian peha atas. Ini adalah bahagian sisi yang saya suntik.
yang saya inject. Ini adalah bahagian sisi yang saya buat. Ini kan bahagian depan peha, betul? Jadi bila kita inject 90, dia akan jadi macam ni. Ini bukan condong, ini 90 darjah. Okey? Ini 90 darjah. Sebab bahagian sisi kita dia naik ke atas macam tu. Okey, faham ke para ibu? Saya harap faham, tapi tolong dapatkan penjelasan face to face dengan pegawai farmasi ataupun doktor dan jururawat ya. Alright. Okay. Dan yang ketiga, kawasan suntikan perlu dipicit perlahan sehingga ubat habis dimasukkan untuk mengelakkan jarum termasuk ke dalam otot. Jadi, katakan ini bahagian sisi peha yang kita inject 90 darjah. Okey, 90 darjah. Masukkan jarum habis ke dalam. Okey, dan tekan perlahan-lahan sehingga semua ubat masuk. Okey, kemudian kita kena tunggu 20 saat. Bila semua ubat dah masuk, tunggu 20 saat, kemudian baru kita lepaskan genggaman dan tarik. Okey? Dan yang penting semua bahagian jarum perlu ditusuk masuk ke dalam lemak. Okey? Okey, sekarang adalah part yang terakhir, iaitu langkah-langkah untuk melakukan suntikan. Okey? Pertama sekali para ibu, pilih persekitaran yang sesuai untuk melakukan suntikan. Okey? Keadaan kena selesa, elok-eloklah. Okey? Yang kedua, kena pilih dulu lokasi suntikan yang sesuai. Jangan buka dan baru nak decide kat mana kita nak suntik. Takut panik. Lebih baik ibu tentukan terlebih dahulu di mana kita nak suntik. Okey? Yang kedua, letakkan peralatan untuk melakukan suntikan dengan kemas dan sediakan bekas untuk buang picagari yang telah digunakan. Pertama, bekas untuk melakukan suntikan, pastikan bekas ini bersih lah. Kita akan letak heparin, bukan heparin, enoxaparin, enoxaparin yang kita nak inject tadi. Okey, kapas. Okey, kita mungkin perlukan 2 kapas ya. Satu untuk sapu dekat tempat suntikan, satu lagi untuk digunakan selepas habis suntik. Okey. Kemudian kita perlukan alkohol tadi ya. Okey. Alkohol swab. Okey. Untuk kita swab. Okey. So inilah bekas dia. Okey. Yang kedua, ibu perlukan satu bekas yang keras. Untuk selepas habis suntik ni, benda ni ibu kena kumpul, kena buang di dalam bekas yang keras, yang tidak mudah yang keras lah, supaya jarum tu tidak tertusuk keluar ya. Dan jarum-jarum syringe picagari ini perlu dikumpulkan sehingga habis 14 hari. Sebagai contoh, jika tempoh suntikan adalah 14 hari, semua suntikan telah dibuat, kumpulkan di dalam satu bekas dan hantar bekas tersebut kepada klinik kesihatan ataupun hospital untuk dilupuskan. Okey? Tidak boleh buang jarum ini ke dalam tong sampah biasa, tong sampah domestik rumah ataupun tong sampah yang disediakan oleh majlis perbandaran. Okey? Salah. Okey. Jadi bekas yang kita boleh gunakan, sebagai saya bagi contoh, bekas yang keras seperti bekas Clorox ataupun bekas deterjen. Okey. Keluarkan dulu isi dia. Okey, ambil botol dia saja. Bila habis inject, okey, jangan cap balik benda ni sebab risiko tertusuk jarum. Tak boleh buat macam ni. Tak boleh. Okey. Lepas habis kita cocok, okey, katakan kita cocok. Okey, habis cocok, buang terus di dalam bekas tersebut dan tutup. Dan kumpulkan semua dan hantar bekas tersebut ke klinik kesihatan untuk dilupuskan. Okey? Faham ya? Alright. Kemudian yang keempat, basuh tangan dengan bersih sebelum memulakan proses suntikan. Ini untuk mengurangkan risiko jangkitan kuman. Okey. Sekarang ini, selepas saya dah basuh tangan, langkah seterusnya iaitu langkah yang kelima adalah saya akan lap alkohol 70% di tapak suntikan menggunakan kapas. Jadi saya akan tuangkan alkohol. Kapas baru. Okey.
dan saya akan lap. Okey. Lebih baik untuk lap kawasan yang perlu disuntik itu dengan kawasan tu lebih besar sedikit, supaya nanti kita tak tersalah inject dekat tempat yang tidak ada, yang kita tak letak alcohol 70%. Okey, itu lebih baiklah. Alright. Okey, saya dah lap dengan alkohol tadi. Okey, katakan ini kawasan yang kita nak inject dan saya dah lap, dan pastikan kering baru kita inject. Okey, so saya keluarkan enoxaparin. Okey, dalam senario ini saya menggunakan enoxaparin 60 mg. Okey, saya keluarkan enoxaparin daripada kotak. Okey, pertama sekali apa yang saya buat adalah saya akan pastikan dulu, saya tengok dulu kehadiran buih udara di dalam. Okey, gelembung udara. Okey, enoxaparin agak likat. Kehadiran gelembung udara itu boleh berlaku, tetapi tidaklah senang untuk ia berlaku. Tetapi jika ada gelembung udara di dalam ini, ibu pertama sekali pastikan ibu macam ni dulu. Okey, supaya gelembung tu naik ke atas. Okey? Alright. Amalan membuang sedikit enoxaparin sebelum suntikan untuk mengelakkan gelembung udara adalah tidak dibenarkan. Okey? Kerana risiko untuk terbuang enoxaparin dan boleh mengakibatkan dos yang disuntik tidak tepat. Okey? Kemudian langkah yang seterusnya, okey, saya dah naikkan gelembung udara, saya buang cap dia dan saya letak dalam bekas yang saya sediakan tadi. Okey. Kemudian saya picit perlahan-lahan tempat yang saya ingin suntik. Kemudian saya masukkan secara 90 darjah bergantung kepada posisi yang kita suntik. Okey, saya anggap ini adalah sisi peha. Okey. Kemudian saya tekan perlahan-lahan. Oleh kerana enoxaparin agak likat, jika ibu menyuntik terlalu laju, ibu mungkin akan merasa sedikit kesakitan. Maka ibu kena inject secara perlahan sahaja, tidak perlu rush. Suntik semua sehingga habis. Okey, suntik saya akan tekan benda ni, suntik sehingga habis. Bila semua ubat sudah masuk ke dalam, okey, tunggu 20 saat, kira 20 saat dan barulah lepaskan secara perlahan dan tarik ini dan terus buang di dalam bekas yang kita sediakan tadi untuk jarum. Okey, ambil kapas yang baru dan tekan dekat tempat yang kita suntik tadi. Jangan elakkan elakkan gosok untuk mengelakkan lebam. Dia tekan sahaja. Okey. Jadi itu sahaja sebenarnya cara suntikan dia, sangat senang. Okey, kemudian jangan lupa untuk catat masa suntikan dan juga tanda tangan jadual suntikan yang diberikan. Okey, dan juga jangan lupa bekas yang mengandungi kesemua picagar yang digunakan perlu diberi kepada anggota KKM untuk dilupuskan. Okey. Sedikit tips untuk para ibu. Okey. Sepatutnya jika ibu memilih lokasi yang banyak lemak, mengikut cara yang saya ajar sebentar tadi, amat rendah risiko untuk menyuntik di tempat yang salah, iaitu menyuntik di tempat yang banyak daging. Okey. Tapi walau bagaimanapun, sedikit tips untuk ibu untuk mengetahui sama ada ibu salah suntik ataupun tidak. Jika ibu masukkan dan terasa kesakitan yang amat luar biasa, berkemungkinan jarum tersebut telah pun masuk ke bahagian daging. Jadi, jika berlaku begitu, maka ibu kena keluarkan balik, okey, dan dapatkan bantuan daripada anggota kesihatan ataupun anggota perubatan untuk melakukan suntikan. Okey. Mungkin teknik yang diguna untuk memilih lokasi mungkin tidak tepat lah. Okey. Alright. Last but not least, para ibu, jika berlaku kesan sampingan ubat sepanjang suntikan diberikan, ibu perlu maklumkan kepada anggota perubatan dengan secepat yang mungkin. Okey. Pertama adalah kesan pendarahan yang mungkin boleh berlaku, walaupun risikonya amat sedikit disebabkan oleh
dos yang diberikan sebenarnya dos yang digunakan untuk mencegah, bukan dos untuk merawat. Okey, walau bagaimanapun ia masih boleh berlaku. Okey, jadi sebagai langkah keselamatan saya perlu maklumkan kepada para ibu cara untuk monitor pendarahan, iaitu keluar darah yang tidak diketahui punca daripada dalam mulut. Okey, di dalam mulut, keluar darah daripada hidung ataupun di dalam najis, ataupun air kencing bertukar warna. Okey, walau bagaimanapun jangan panik kerana mungkin ia bukan disebabkan oleh pendarahan. Ia mungkin kadang-kadang ada certain ubat ataupun suplemen boleh menyebabkan, sebagai contoh, air kencing kita berwarna lebih gelap ataupun najis kita berwarna lebih gelap. Jadi jangan panik, dapatkan bantuan perubatan untuk penilaian yang seterusnya. Okey, dan kita juga perlu maklumkan kepada doktor jika terdapat kesan lebam yang amat besar seperti ini. Selalunya ia berlaku disebabkan oleh salah suntikan, salah lokasi suntikan. Dan yang terakhir, jika berlaku ruam yang tidak diketahui sebab, okey, dan ia tidak pernah berlaku sebelum ini, ibu perlu memaklumkan kepada anggota perubatan untuk penilaian. Okey. Jadi dengan ini saya berharap saya telah menjalankan tugas dengan sebaik yang mungkin untuk memberikan penerangan kepada ibu supaya ibu dapat menggunakan rakaman ini sebagai rujukan di rumah selepas menerima kaunseling face to face daripada pegawai farmasi di ward ataupun setelah menerima kaunseling daripada jurawat ataupun para doktor. Okey, walau bagaimanapun jika berlaku sebarang orang kata jika tidak faham ataupun berlaku kekeliruan, ibu perlu mendapatkan penerangan dengan lebih lanjut daripada farmasi. Dan untuk Hospital Sultanah Nur Zahirah, ibu boleh merujuk kepada jabatan unit farmasi bangunan ibu dan bayi Hospital Sultanah Nur Zahirah. Kami bersedia untuk menerima panggilan dan memberikan penerangan dengan lebih lanjut. Kami boleh dihubungi menggunakan talian hospital 09621 2121 dan minta operator untuk sambungkan talian ke unit farmasi yang dimaklumkan sebentar lagi. Jadi dengan ini saya berharap ilmu yang saya kongsikan ini bermanfaat untuk semua. Dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.